Hai, ni video 123 dalam siri video ESM. Kita bincangkan mengapa ada usahawan yang dah lama buat bisnes tapi dia tak menjadi. Dia pening kepala lah, day by day dia tak nampak punca, dia tak tahu macam mana nak keluar daripada situasi ni. And mengapa, apa yang orang berjaya ni buat, sehingga dia ada banyak duit, bisnes dia berkembang, ada kehidupan yang bagus. Ibu spiritual marketing dia kongsikan idea atau kaedah, dan dia ceritakan juga analisis, dan dia juga ceritakan apa yang kita perlu lihat dalam situasi semasa. Sambung daripada video yang lepas, yang ni cerita yang ni, kita kena ubah nasib pada kami lah, magis atau magic, kayak khayalan dia tidak akan berlaku lah. Urusan bisnes, apabila pejam mata selama 3 minit, apabila buka semula telah ada syarikat penambahan, telah ada akaun atas nama syarikat, telah ada database basic email sebanyak 3,000 orang dan database advance seramai 70,000 orang. Jika ini berlaku dan semudah itu, senanglah hidup kita, tetapi secara hakikatnya khayalan atau imajinasi palsu. Pejam mata tiba-tiba jadi kaya dengan mudah tidak akan berlaku. Segalanya perlu kepada usaha, menjadah wajadah, seperti mendaftar syarikat, mendaftar akaun, membina database daripada 1 orang kepada 3 orang kepada 5 orang dan seterusnya. Jangan lagi berkhayal, satu hari nanti aku akan jadi kaya. Segalanya memerlukan usaha dan doa. Mula dari kecil, sedikit demi sedikit, dan melalui pelbagai halangan. Untuk urusan pelaburan pula, juga tidak akan berlaku pejam mata 3 minit, buka balik tiba-tiba dah ada 3 biji rumah. Sudah mahir perihal saham, perihal emas, jaringan perniagaan, ada network dan sebagainya. Perkara ini pejam mata jadi magis, tidak akan berlaku. Segalanya perlu kepada proses dari awal, seperti menuntut ilmu daripada e-book, buku, seminar, pembacaan blog, YouTube, forum. Kemudian kita perlu bermula kecil-kecilan, start small terlebih dahulu, kemudian kita akan melakukan kesilapan, make mistakes. Selepas itu kita sedar, belajar dan seterusnya berkembang, growing, sehingga kita sampai kepada kebebasan kewangan, financial freedom. Orang ni dia daripada satu perspektif, dia mengharap magic, dia mengharap rezeki. Maknanya dia punya mindset tu, someday saya akan jadi kaya. Dia tak tahu macam mana, dia mengharap something yang dia nak Tuhan tolong dia, padahal dalam satu keadaan Tuhan dia tak akan tolong, melainkan dia ubah diri sendiri, baru perubahan itu dia akan berlaku. Macam dalam cerita ni, dia ada orang dia faham daripada perspektif yang berbeza, sebab itulah dia menunggu. Kita ambil contoh lah, dia tak akan berlaku tiba-tiba esok pagi dah ada syarikat penambahan dan dah ada database 3,000 basic, dan dalam keadaan tiba-tiba dah ada 70,000. Dia tak akan berlaku semudah itulah. Dia tak akan berlaku semudah itu. Dan secara hakikatnya khayalan atau imajinasi palsu, pejam mata tiba-tiba jadi kaya, dan benda ni pun dia tidak akan berlaku, sebab Tuhan, benda ni kena faham betul-betul. Dia perubahan tu dia hanya akan berlaku bila kita ubah diri kita. Dia perlu ada ni, manjadah wajadah, siapa usaha dia dapat. Kalau tak bergerak dia tak akan dapat. And then dia ada proses yang dia perlu lalui. Dia tak ada macam kepala tu ringan je, someday Tuhan akan beri rezeki. Dia tak macam tu. Dia ada proses. Maybe you kena melalui daftar syarikat, and then you kena daftar akaun. Ni dah makan masa ni semua. Nak bina database lagi dia bertahun-tahun. Daripada 1 orang kepada
3, 5 dan seterusnya. Ni ada proses yang perlu berjalan. Okay, dia jangan berhayal, okay, satu hari nanti. Ramai orang dia fikir macam ni, satu hari nanti peluang akan datang, and then dia akan mula berubah, mula jadi kaya. Dia tak macam tu. Dia perlu proses. Dia kena bergerak. Baru bila dia bergerak, dia dah bina kapasiti, baru peluang tu akan terbuka. Ada orang dia just buat apa yang ada, dia running, and dia just harap. Okay, dia fikir macam tu. Dia fikir satu benda yang tak tepat. Okay, sebab tu dia tak nak mula daripada bawah. Dia tak fikir 1 orang, 5 orang. Dia tak nak fikir benda ni. Okay, dia just buat apa yang ada. Dia fikir someday dia akan dapat. Dia tak nak macam tu. Okay, segalanya dia kena doa lah. Okay, sedikit demi sedikit usaha, and then mula dari kecil. Sedikit demi sedikit melalui pelbagai halangan. Ini perkara yang perlu dilalui. Dan baru kehidupan itu dia akan berubah. Dia tak boleh tiba-tiba hope. I rasa you dapat tangkap point tu kan. Okay? Dia tak akan jadi macam tu. Ramai orang dia situasi dia menunggu, okay? Sampai dia akan ada peluang. Dia tak macam tu. You kena start daripada kecil. Okay, daripada 1, 3. Kat mana pun situasi you, kalau tak ada database, bisnes dia pentingkan pelanggan tu lah. Sebab pelanggan tu yang membuatkan bisnes tu boleh berkembang. Okay, pasal-pasal awal. Kalau dah masuk pasal besar tentang pelaburan bisnes, tentang cash flow facility tu cerita lain. Tapi basic bisnes adalah pelanggan. Sebab tu kita tekankan banyak tentang database untuk topik-topik. Sebenarnya banyak sangat lah. ASM ni memang dia cerita tentang database. You kena ada benda tu. Dan baru bisnes tu mula menjadi. Dia bukan you mahir dengan copywriting, mahir dengan teknik menjual, mahir dengan tu, dengan ni, and then masuk Facebook buat copywriting yang bagus hari-hari. Dia bukan macam tu, okay? Bisnes dia ada proses untuk dapat duit. You kena kumpul daripada kecil, and then you kena educate dia, and then baru you buat soft selling. Ada orang dia terus buat soft selling, okay? Dia kenal and suka, nak buat orang kenal dia, nak buat orang suka, dia tak buat step tu. Dia terus nak buat menjual, soft selling. Tu pasal ramai orang dia tak menjadi. Orang yang menjadi, dia akan mula dari kecil lah, dia sanggup. Okay? Dan dia usaha sedikit demi sedikit. Dan dia akan melalui pelbagai halangan. So, you boleh nampak lah kenapa orang ni, dia dalam kepala dia, bila dia tak banyak membaca, dia tak banyak mengkaji, tak banyak melihat, dia tak boleh nampak kenapa benda tu. Dia just rasa, dia dah macam-macam, okay? Seminar buku ibu, mentor, dia rasa macam dah tahu banyak benda. Tapi kalau tak lihat secara lebih spesifik, secara lebih detail, secara lebih halus, memang dia tak akan nampak benda-benda yang macam ni. Okay? Dan orang ni yang dia faham. Sebab tu dia bina daripada kecil, dia ambil masa bertahun-tahun. And dia bukan satu kerja yang mudah. Sebab tu ramai orang dia tak nak buat benda tu. Okay? And selagi orang ni dia tak buat kerja macam tu, benda tu dia tak akan berubah. Okay? Sebab bisnes dia bukan satu tempat yang kita boleh dapat duit dengan cara yang mudah. Dia ada proses, ada halangan, ada cabaran yang perlu dilalui. Dia tak ada terus lompat, terus menjadi. Okay? Dia perlu mesti melalui daripada kecil macam ni. Kalau tidak, dia tak akan pergi jauh. Okay? And then after that dia dapat duit, and then ada orang dia fikir lebih fly, okay? Dia tak akan berlaku juga pejam mata tiba-tiba dah ada 3 biji rumah. Okay? Tiba-tiba dia tak akan jadi macam tu. Dia mesti you dah baca buku, and then situasi dia dah belajar, and then you perlu start mengumpul database, and perlu melalui beberapa proses kegagalan, halangan, ujian, and then macam 300, 200, 300 tu, and then sampai 500 tu dia memang susah sikit. Benda tu perlu lalui. Okay, baru benda tu dia akan menjadi. Dia tak akan berlaku secara santai, tiba-tiba dia dapat biji rumah, kan. Dia tak akan jadi macam tu. Boleh buat, dia macam ringan je. Tiba-tiba bisnes tu menjadi, tiba-tiba dia boleh dapat banyak duit, tiba-tiba boleh beli rumah, dan orang akan mahir dia. Yang sudah mahir tiba-tiba dah mahir dengan lain jenis investment lah. Dia tak macam tu, okay? Dia perlu melalui proses susah payah, okay? Perlu melalui, bila dah dapat hasil, dia perlu daftar syarikat, proses tu, okay? Dia perlu usaha,
and then mendaftar akaun, and then bina database daripada kecil. Bisnes tu dah mula generate duit, baru daftar syarikat. Permulaan ni kita permulaan better tak perlulah, okay, sebab jadi cost pula, jadi beban. Okay. Bila dah dapat income sikit, dah selesa, baru daftar. Okay. And tidak akan berlaku sekali perlu pada proses. Okay. Daripada tadi kita cakap tentang proses daripada awal. Okay. Menuntut ilmu, buku seminar blog, dia benda ni dia kena buat dengan banyak. Just saya dah baca blog, saya dah baca buku, saya dah pergi beberapa seminar, saya dah beli beberapa buku, benda tu dia tak cukup. Ada orang fikir benda tu dah cukup. Okay. Dia sebenarnya the knowledge tu dia perlu lebih banyak lagi. Dia tak akan cukup benda yang dah ada tu. Okay, dia banyak tu dia perlu banyak lah. Macam kita cadangkan perlu ada 300 buku. Okay, macam tu baru nampak sikit. Okay. Kalau 3, 4, 5 buku beberapa seminar dia belum lagi lah. Okay. And proses tu juga dia perlu bermula kecil-kecil lah, daripada sedikit. Okay, you perlu melalui satu database, 3, 2, 3, 5 orang, sampai 10, 20, dia mesti naik secara proses dia macam tu. And bila you sanggup untuk fokus dekat situ, and baru dia boleh pergi jauh. Bila database semakin lama semakin berkembang. Dia 1-2 bulan tak jalan, okay? 6 hingga 12 bulan juga dia tak macam tu, dia makan masa. Okay. And kemudian akan melakukan mistake. Okay. Biasalah ni cakap tadi, dia akan banyak mistake yang kita lakukan sepanjang proses nak kumpul daripada 50, 100, 200, 500. Okay. Belajarlah, kena berterusan belajar. And then kita akan belajar buat mistake, belajar buat mistake, buat lagi, sampai satu masa dah faham, barulah boleh growing lah, sampai tahap kebebasan kewangan, dan dia sampai financial freedom. And konsep ni semua, okay, bila faham mengapa tak menjadi, mengapa tak jadi, apa yang berlaku, and kita mula sedar something. Okay, next kita akan sambung sikit lagi. Okay, thank you.